What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. So in today's video merupakan video yang di request dari nakama kita dari grup Telegram Scoverto Fleet. First of all, bila korang nampak thumbnail aku yang aku nak ceritakan pasal bagi ni, apa yang bermain di kotak pemikiran korang? Cuba korang komen sikit. So bagi sebagaimana yang kita tahu, dia merupakan seorang yang sangat determined untuk dipuja dan dipuji. Walaupun dia tahu yang dia tak boleh nak meet expectation orang yang memuji dia tu, tapi dia nampak okey dengan pujian dan rasa tak kekok. Okey, kita sembang dari awal lah pasal bagi ni. Masa dia umur 9 tahun, masa sorotan dunia adalah pada Whitebeard, Rocks, Dizebek, Goldie Roger dan sebagainya. Dia komplain lah pasal Whitebeard Pirates yang banyak mendapat tumpuan dari kru dia, Roger Pirates. So kat situ pun kita dah boleh tengok yang bagi ni jenis dia memang gila glamorous, nakkan perhatian, butuhkan kemasyuran. Dan sebelum ni ada orang DM aku tanya pasal bagi ni, sejauh manakah kekuatan dia. So first, aku harap orang yang bertanya tu menonton video ni. Dan kedua, aku harap orang yang request video ni juga menonton video ni. Pasal pada aku, even bagi ni ex Roger Pirates, tapi dia tak sehebat Shanks. Even dorang berdua ni dilatih oleh Relic dan possibly Roger sendiri. Still bagi aku, bagi ni tak squad mana. Kalau kita nak compare dengan Shanks lah, his childhood friend. Of course lah, kita boleh tengok bagi ni senang-senang je kena tapau dengan Luffy yang masih budak-budak masa kat Orange Town Arc dulu kan. Tapi bukan tu persoalan dia. Persoalan sebenar dia, why? Even berada dalam kapal Pirate King sendiri pun, bagi ni tak mampu untuk capai tahap Shanks. Kan kita boleh tengok Luffy berlatih dengan Relic setahun setengah je pun, tengok sebagak mana kekuatan Luffy kan. Gear Force dia dah cukup dah. Tankman lah, Bounceman lah, Snakeman lah, setahun setengah. Bagi duduk dalam kapal Roger berapa tahun? Hampir 8 tahun. Still dia tak boleh nak develop kekuatan dia. Kau tengok Shanks macam mana, sampai ke tahap Yonko dia pergi, dan dia capai dan kekalkan tahta Yonko dia dalam keadaan tangan kanan dia kudung. So Shanks, kalau kau tonton video ni, nanti invite Kiku masuk dalam grup korang Okey, pada aku punca sebenar bagi ni tak dapat capai kekuatan sehebat Shanks, atau paling tidak pun selepas Shanks lah kan. Lepas Shanks bagi yang macam tu lah kan, sebab diorang berlatih under one guru kan. Adalah bagi ni dia tak fokuskan kepada kekuatan. Dia lebih cenderung untuk manipulate strong person to be under dia dengan mencari kemasyuran dan glamorization. Wah, ada gaya macam tu. Dan dia sendiri terkesan dengan popularitas. Memang dia kejar sangat-sangat benda ni. Jadi kalau dia nampak peluang macam ni, dia tak akan teragak-agak untuk ambil peluang tersebut. So dia telah sia-siakan peluang untuk train dengan Relic dalam state prima Relic tu, and instead mencari-cari peluang untuk muncul sebagai orang yang berpengaruh. So sebagai seorang captain untuk bagi Pirates, of course dia ada authority ke atas orang bawahan dia, dan kru dia bertambah ratusan lagi lepas dia berjaya meloloskan diri dari Impel Down bersama-sama banduan-banduan yang kuat-kuat dari sana. Dan among them ada yang bounty lebih besar daripada dia. Diorang tertarik nak join bagi ni lepas diorang tahu yang bagi merupakan ex-kru Roger Pirates. Maharaja Lautan Whitebeard sendiri pun masa kat Marineford mengakui kru-kru bagi ni juga akan menjadi gangguan misi dia untuk selamatkan Ace kalau geng-geng bagi ni menentang dia. Jadi Whitebeard pun offer pakatan dengan bagi masa tu. Apa lagi, makin kembang lah hidung bagi kan, bila Yonko sendiri nak ajak ally dengan dia. By the way, hidung merah bagi tu memang hidung dia, bukan fake. Dan lepas Whitebeard sendiri ajak bagi untuk beraliansi, makin bertambah dirasuklah banduan-banduan Impel Down dengan bagi si badut It tersebut. Dan setelah peperangan Marineford, bagi akhirnya berjaya menggapai impian dia untuk menjadi lanun yang tersangat-sangat famous dengan menjadi salah seorang dari Shichibukai. Menurut Brand New, untuk menjadi seorang Shichibukai, seseorang lanun itu perlulah extremely powerful dan popular. Dan semasa menyebut nama bagi juga, Brand New merujuk bagi sebagai the leader of Pirate Dispatch Society, the living legend, the Star Clown Buggy.
So dengan position Bagi sebagai Shichibukai ni, Bagi dilihat lebih meletup lagi nama dia, sampai dia telah membina empire perniagaan yang sangat-sangat berjaya yang dikenali sebagai Bagi Delivery. Nampak macam biasa-biasa, tapi bisnes dia memang sukses. Dia diibaratkan macam geng kongsi gelap lah dalam real world yang dilindungi oleh polis. Kan kalau kita tengok cerita-cerita Jepun, cerita-cerita Mak Saleh, ada bisnes yang macam ni kan. Tahap berjayanya bisnes dia ni sampai boleh masuk market Doflamingo, brother. Kita kan tahu kan yang Doflamingo ni pun terlibat juga dengan bisnes haram dalam dunia black market. Cuma kelebihan Doflamingo, selain dari Shichibukai, Doflamingo juga ada saintis dia sendiri, Caesar Clown, yang membuat produk OEM untuk dia. Okey, jap cerita pasal Caesar Clown jap. Caesar dengan Dr. Vegapunk ni sebelum ni diorang partner, dan Caesar ni kenal je Vismok Josh juga pasal sama-sama saintis kan. Dan setiap dari diorang ada kelebihan masing-masing. Macam kepakaran Caesar berbanding Josh ni, Caesar mampu menghasilkan bangsa gergasi artificial dengan buah devil artificial. Macam Josh boleh buat manusia artificial atau genetic modified dan clone. So sebab tu Doflamingo sayang sangat-sangat dekat Caesar Clown ni. Dan selain tu, bisnes Doflamingo juga melibatkan perdagangan bangsa. Ada manusia, fishman, giant dan macam-macam lagi lah. Dan dia run bisnes ni kat Sabaudi Groove One. Kalau korang ingat Disco, dia ni lah yang run bisnes Doflamingo kat sana. Selain tu, Doflamingo juga ada bisnes mercenaries atau tentera upahan. Kalau korang kenal Yeti Cool Brother, diorang ni lah mercenaries Doflamingo untuk jaga Caesar dengan Monet dekat Pang Hazard. Okey, berbalik pada bisnes Bagi Delivery. So Bagi ni, bisnes dia dah mencanak naik dah lepas dapat gelaran Shichibukai tu, dan pelan-pelan berkembang lepas kilang OEM Doflamingo SAD dihancurkan masa kat Pang Hazard. So kalau nak buat buah Devil Smile, bahan mentah yang paling penting adalah substance dari SAD. So kat situ bisnes Doflamingo dah merosot sikit. Ditambah pula lepas Caesar kena culik, lagi merosot bisnes Doflamingo. Masa tu makin naiklah bisnes Bagi pula, pasal customer black market pelan-pelan hilang kepercayaan dekat bisnes Doflamingo. Kalau korang main saham, korang akan faham benda ni. Investor mula takut untuk melabur dengan Doflamingo, dan dorang mula pump dana dorang kat Bagi. Ramailah yang join Bagi pula. Lepas tu pengaruh Bagi ni punya kuat sampai clan Elbaf pun, the new giant warrior pirates yang diketuai oleh Hajrudin, join Bagi untuk daftar jadi mercenaries under Bagi Delivery. So lepas Luffy berjaya mengalahkan Doflamingo, bisnes Doflamingo terus menjunam, terus muflis, menyebabkan Bagi memonopoli bisnes mercenaries. Oleh kerana Doflamingo dah tak supply senjata lagi, demand untuk dispatch lanun mencanak naik, dan Bagi Delivery berjaya menakluk market mercenaries atau tentera upahan. Tapi oleh kerana insiden Dressrosa juga, Bagi turut mendapat Bagi turut mendapat impak yang besar sebab dia kehilangan tentera gegasi dia, the new giant warrior Hajrudin dan crewmates dia. Pasal Hajrudin kan dia join Mugiwara Grand Fleet kan, so dia tinggalkan Bagi Delivery. Okey, berbalik kepada tajuk video ni, which is Bagi mengetahui lokasi Laugh-Tale dan tahu apa itu One Piece, iaitu harta yang ditinggalkan oleh Roger dan pemacu kepada The Great Pirates Era. Tapi sebelum tu, intro tak main lagi kan? Okey, roll the intro dulu. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. Alright, walaupun Bagi serve under Roger Pirate sebelum ni, masih lagi Bagi tidak mempunyai apa-apa minat untuk mencari Laugh-Tale dan One Piece. Agak-agak korang kenapa? Aku rasa benda ni lah yang menjadi clue besar yang mengatakan Bagi tahu apa itu One Piece. Dan walaupun tak ada apa yang lebih dicintai Bagi lebih dari mendapatkan harta karun, emas dan berlian, masih lagi Bagi tak berminat untuk mendapatkan One Piece. So aku rasa penjelasan pasal ini adalah One Piece bukanlah harta karun yang disifatkan oleh lanun-lanun yang lain, which is berupa emas, perak, intan, permata dan sebagainya. Agak-agak ada ke timbunan-timbunan emas, perak, permata dekat Laugh-Tale?
Mungkin. Tapi mungkin juga bagi dah tahu nilai sebenar One Piece bukan sekadar emas permata, tapi tersembunyi dalam misteri harta One Piece adalah benda lain juga. Sesuatu yang perlu dipikul dan mempunyai implikasi yang sangat-sangat besar dan kesan yang sangat-sangat besar yang menyebabkan kalaupun ada harta karun kat situ, kesan dan implikasi dia lagi besar dari harta karun tersebut. Kita boleh tengok yang Whitebeard sendiri bagi tahu apabila seseorang itu menjumpai One Piece, ia akan menggoncang dunia sehingga ke akar umbi. Dan walaupun bagi dah develop kekuatan tentera dan kemasyhuran dia yang tersendiri, macam yang aku explain sebelum ni, first bukan matlamat bagi untuk jadi kuat, sebab tu dia sia-siakan gitu je peluang dia untuk kuat dengan training under Relic dan Roger. Kedua, matlamat bagi bukan untuk menguasai dunia, bahkan untuk menjadi kaya dan terkenal dan hidup mewah. Dan walaupun matlamat dia untuk jadi Pirate King, tapi dia sedar hanya beberapa orang je yang boleh terima kesan sampingan dan mara bahaya dalam menjumpai One Piece. Dan bagi juga dah tunjukkan kepada kita apa maksud harta karun kepada sesetengah orang. Dia sendiri pernah cakap benda ni dengan Shanks masa ke atas kapal Oro Jackson. Untuk bagi, harta karun bermaksud emas dan permata, obviously. Tapi untuk Shanks, harta bermaksud sesuatu yang lebih dari itu. Sama juga macam Roger, harta bermaksud sesuatu yang unik, kebebasan dan sebagainya. Begitu juga dengan Luffy yang dia anggap topi jerami dia tu sebagai harta yang teristimewa. Macam Whitebeard pula, harta bermaksud family. So inilah aku maksudkan, bagi dia tahu apa itu One Piece. Dan even kehidupan dia keseluruhannya are driven by untuk menjejaki harta karun, kemewahan, kesenangan dan kemasyhuran. Tapi dia masih lagi tak pergi mencari One Piece, sebab di sebalik harta karun One Piece tersembunyi bahaya di belakang harta tersebut. Dan definisi harta ni juga berbeza-beza dari segi makna dia mengikut sesetengah orang. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Kalau korang nak bagi hadiah special kat pasangan korang, aku suggest korang usah IG tag Tudung Bangi. Diorang menawarkan tag tudung yang cantik-cantik. Memang tudung yang korang belikan untuk pasangan korang tu akan jadi lebih istimewa. Kadang-kadang kita belikan tudung untuk pasangan kita, tapi kalau nak bagi nampak lagi special lagi, korang boleh letak tag nama korang. Menarik bukan? Jarang-jarang lagi orang buat benda ni. Dan kalau korang ada kawan-kawan atau korang sendiri buat bisnes jual tudung, korang boleh DM IG tag Tudung Bangi atau WhatsApp je. Link WhatsApp dan IG dia aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. Dan selain dari tag tudung, diorang juga menyediakan pelbagai produk ukiran dan printing, potret kayu, ukiran hanger, keychain untuk goodies, iron on label, mock-up cek kahwin, stiker print dan macam-macam lagi lah. Dan kalau korang order sekarang dengan menggunakan kod Kimis Coverto, korang akan mendapat free postage, free delivery, bagi delivery. Dan kod tersebut limited to 100 orang terawal sahaja. So cepat-cepat geng, barang rare ni. Jom kita support bisnes nakama kita ni. Alright, let's go gang. You guys are awesome. And before I end this video, sedikit renungan. Ramai orang cakap hidup cuma sekali. So kita buat-buatlah sesuka hati. Salah. Hidup kita berhari-hari, tapi mati hanya sekali. Jadi buatlah persiapan sebelum mati. Kalau andai kata ajal kita esok, apakah amalan yang kita sediakan untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan kita membuatkan Nabi yang selalu sayang dengan kita tersenyum, atau sebaliknya? Fikir-fikirkan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi